with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasmi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Kama bawakan satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama. Dan kali ni cerita dia rare korang. Sebab Kama tak pernah terima cerita pengalaman seram semasa memancing. Dan kali ni kita dapat dengar daripada salah seorang subscriber Kama lelaki yang berkongsi pengalaman dia semasa dia memancing di Jamal Luang. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni menggelarkan nama dia Din. Din dan kawan dia Lan memang dah lama rancang lah nak pergi memancing dekat satu anak sungai ni dekat hutan Jamal Luang. So, diorang daripada JB teruslah gerak menuju ke rumah abang angkat kawan dia tadi. So, nama abang angkat dia ni Abang Man. Abang Man pun memang dah ada dekat kawasan Jamal Luang tu lah. Abang Man ada bawa anak dia tahu seorang, anak dia kecil lagi. So, sepanjang perjalanan pergi tu, semua berjalan dengan lancar. Sampai je diorang dekat rumah Abang Man. Rumah Abang Man kan dah memang ada dekat Jamal Luang tu kan. Waktu tu dah pukul 6 petang dah sebenarnya. So, diorang sempatlah makan. So, Abang Man pun jamulah diorang dengan masakan-masakan orang-orang kampung. Sampailah lepas waktu maghrib, Din dan juga kawannya Lan terus bersiap untuk bergerak masuk ke hutan. Mula-mula diorang plan nak gerak masuk sekali dengan Abang Man, tapi tiba-tiba anak Abang Man yang kecil tu menangis, tak henti-henti tau. Jadi Abang Man terpaksalah batalkan hasrat dia untuk join diorang ni pergi memancing. Last-last Din dengan kawan dia Lan tu, diorang berdua je terus bergerak ke hutan yang jaraknya dari rumah Abang Man tu dalam 4 hingga 5 kilometer kalau naik motosikal. So, nak dibandingkan cerita, sampailah diorang ke lokasi sungai yang lebarnya hanya 3 hingga 4 meter. Jadi diorang terus berpisah sebab nak cari pot masing-masing lah untuk memancing kan. Kawan dia Lan tu pilih untuk memancing dekat seberang sungai. So, dia kena menyeberang sungai tu lah. Jadi dia gunalah balak kan, yang memang dah ada lah dekat situ untuk melintas sungai tu. Din pula dekat darat yang tempat diorang sampai tadi, dia macam kena turun sikit lah. Jadi jarak Din dengan Lan ni lebih kurang 100 meter. Beberapa jam diorang memancing dengan masing-masing hanyalah bertemankan sebatang lilin dengan suasana hutan yang bergema dengan bunyi cengkerik, katak, bunyi burung kan. Tiba-tiba suasana sunyi senyap. Dan waktu Din tengah memerhatikan dekat hujung joran dia tu, dia perasan dekat sebelah dia seperti ada sesuatu betul-betul kat sebelah dia. Tapi dia tak nak toleh tau. Waktu tu jantung dia dah mula berdegup kencang kan. Sampai dia punya jantung tu boleh dengar lah sampai kat telinga degupan tu. Dia dapat rasakan benda tu macam tengah tengok dia dari tepi. Tiba-tiba benda tu mula bergerak perlahan-lahan dari tepi dan dia menunjukkan muka je dekat depan muka Abang Din ni. So, dengan cepat Abang Din ni bangun dengan perasaan yang masih takut tu. Dia tak nak tengok apa-apa tau. Dia terus heret joran dia tu, pergi ambil box mancing, terus bergerak menuju ke arah kawan dia Lan. Sambil dia buat tanya Lan, "Lan, ada ikan?" Lepas tu Lan pun jawab lah, "Belum ada." Dan disebabkan apa yang jadi pada Abang Din tadi, dan dia takut jadi benda lain pula nanti kan. So, dia terus bagi tahu kawan dia Lan tu untuk terus jumlah kita balik kan. So, Lan pun setuju sambil tengok dia dengan senyuman sinis yang seolah-olah macam kawan dia dapat rasakan ada something lah yang jadi dekat Abang Din ni kan. Sebab jarang sangat diorang ni memancing beberapa jam je. Lepas tu diorang pun singgah lah rumah Abang Man kan. Bila dah sampai ke rumah Abang Man tu, Abang Man kata, "Biasalah tempat diorang." Bapak berani tu. Memancing ni memang biasa ke mancing waktu malam dekat dalam hutan pula tu? Saya tak pernah ada pengalaman memancing. Jadi saya kurang mengetahui lah pengalaman-pengalaman sebegini. Tapi kalau betul, ya Allah, bapak seram tu, berani betul. Dah 2 orang je kan. Tapi kalau boleh elak, kita elakkan lah. Sebab tak nak perkara yang tak elok berlaku. So, itulah pengalaman yang agak intens berlaku dekat Abang Din semasa dia memancing dalam hutan Jamal Luang.
So kita move on kepada kisah kedua tentang kejadian seram setelah arwah nenek dia meninggal dunia. Tapi pemilik kisah ni macam tak tahu tau, adakah itu arwah nenek dia ataupun ada benda lain yang menyenggah. So tanpa membuang masa, jom kita move on kepada kisah yang kedua. So, kisah yang kedua ni daripada salah seorang subscriber kami yang lain. Kita bagi nama pemilik kisah kedua ni Fasha, bukan nama sebenar. So, arwah nenek Fasha pernah duduk dengan makcik saudara Fasha lah. Diorang panggil Mak Long. Baru setahun lebih lah duduk dekat situ kan, dekat rumah flat lama dekat area KL. Rumah tu kat flat tingkat 3. Dan dekat depan rumah tu ada satu pokok mangga yang besar sangat. Jadi dekat depan rumah Mak Long tu, view pokok mangga tu yang paling atas sekali. Kalau korang datang rumah Mak Long tu, korang akan nampak pokok mangga belah atas lah. Dan beberapa ahli keluarga memang selalu banyak nampak kejadian seperti ternampak Cik Gula-Gula, Cik Ponti, Cik Langsir. Ya Allah, sekiranya tempat tu. So, minggu pertama ada kakak sepupu dia ni tidur dekat rumah Mak Long dia tu. Dan rumah dia ni dekat je dengan flat Mak Long dia. So, Fasha ni temankanlah kakak sepupu dia tu tidur dekat sana. Yelah, kesian kan sebab kakak sepupu dia ni busy dengan anak-anak dia yang masih kecil. Ada yang berumur 11 tahun, 11 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Abang-abang diorang pula umur 4 dan juga 5 tahun. Tapi abang-abang diorang ni duduk dekat rumah tok mak diorang. Jadi kakak sepupu dia hanya menjaga anak-anak dia yang kecil-kecil je lah. So kakak sepupu dia tidur dekat rumah Mak Long dia seminggu. Dan Fasha temanlah kakak sepupu dia tu selama seminggu. Tak ada kejadian yang pelik-pelik berlaku. Tapi diorang tahu bila malam je, dalam pukul 9 malam macam tu, pintu rumah Mak Long tu mesti kena tutup. Tapi rumah Mak Long memang panas tau. So sampai ada hari ke-7 tu, seminggu tu, diorang masih tak pasti sama ada esok nak sambung tidur rumah Mak Long ataupun nak balik terus. So pada pagi siang tu kan, keadaan masih heboh dengan riuh lah dengan bising-bising anak-anak sepupu dia tu kan. Dan datanglah Mak Lang, Mak Ngah dan juga anak-anak Mak Long. Dan semua sepupu sepapat datang. Sampailah malam, pintu rumah Mak Long masih tak tutup sampai pukul 1 pagi tau, sebab diorang baru balik. So bila ada ramai orang dekat rumah Mak Long dia kan, memang terbuka lah pintu tu sebab rumah tu memang panas kan, Fasha kata tadi, dan juga agak sempit. So kalau ada ramai orang kat rumah Mak Long tu, memang kena buka pintu. Dan kisah seramnya bermula ketika diorang beransur-ansur pulang ke rumah, sehingga tinggallah Fasha, kakak sepupu dan juga anak-anak dia yang kecil-kecil tu. Dan juga Mak Long tu lah kan. So Mak Long dia keluar, dia kata nak dating dengan skandal dia, mungkin akan balik lewat, Mak Long dia kata. Jadi diorang mulalah kemas-kemas. Kan tadi ramai orang datang kan. So dia kemas-kemas, masing-masing mandi, bersihkan diri. Dan kakak sepupu dia mula tidurkan anak-anak dia yang kecil tu. So waktu Fasha nak mandi kan, sebelum tu Fasha akan cari dulu baju tidur yang dia nak pakai. So dia tanyalah dekat anak Mak Long. Dalam rumah tu ada anak Mak Long dia juga. Lepas tu dia tanyalah anak Mak Long tu kan, baju tidur dekat mana ya? Lepas tu anak Mak Long tu jawab, tu kat bawah. Fasha pun kata, pakai baju nenek lah. Sambil tu dia capailah kain baju nenek dia macam kain batik tau. Tiba-tiba anak Mak Long dia kata, Kak, tu kain alas mayat nenek, kain batik kat tepi tu. Fasha pun terkejut kan. Jadi Fasha pun capailah kain batik nenek. Lepas tu anak Mak Long tu kata, Kak, jangan pakai kain batik nenek. Kadang-kadang bila malam bau najis. Sebab dulu kan nenek sakit kan, nenek buang air besar kat kain. Lepas tu Fasha ni katalah, serius lah, tak bau pun. Tapi anak Mak Long dia kata, pergi pakai kain atuk je lah. So Fasha pun pergilah capai kain atuk dia dan terus mandi. Tandas dia ada dekat dapur. Dan waktu dia nak mandi tu, kakak sepupu dia ada dekat dapur tengah buat susu untuk anak-anak dia. Jadi masa dia mandi tu, dia terasa okey lah kan, sebab ada orang, dia tahu ada orang kat dapur. So dia rasa macam ada orang tengah teman dia tau. Tapi entah kenapa dia merasa macam diperhatikan. Jadi macam pergerakan dia dalam toilet tu cepat je tau. Nak ambil sabun, shampoo semua cepat-cepat je. Dia terus pakai baju tidur dekat dalam toilet tu and terus keluar pergi ke depan. So adik Fasha dan juga anak Mak Long tu tidur dekat bilik dengan anak-anak kakak sepupu dia. Kakak sepupu dia dengan Fasha pula tidur dekat depan. Lepas tu kakak sepupu dia ajaklah dia Fasha ni makan sebab Mak Long dia memang dah belikan makanan kan. Jadi macam diorang rasa tak sedap lah kalau nak terus tidur. So diorang pun makan lah dulu kat atas meja makan. Diorang borak-borak macam biasa. Tiba-tiba lepas 2 minit macam tu diorang berbual,
diorang terdengar ada bunyi air yang melimpah dari kolah. Lepas tu kakak sepupu dia tanyalah, "Dek, kau tak tutup air ke dalam toilet tu?" Lepas tu Fasha ni katalah dia dah tutup tapi tak sempat nak habiskan ayat tu, tiba-tiba air kolah tu dah berhenti. Lepas tu Fasha katalah, "Tak apalah, nanti kita berdua pergi belakang kan." Dan kakak sepupu dia sebenarnya time tu dah dapat rasa something tau. So kakak sepupu dia terus tukar topik dan cepat-cepat makan. So selesai je habis makan, diorang pergi ke belakang. And kakak sepupu dia pun letaklah pinggan kan. Dia nak Fasha pergi check dekat dalam tandas. Dan yang peliknya, air kat kolam memang penuh tapi tak melimpah. Dan Fasha tengok kepala paip tu tak keluar air dan check pilih paip tu memang ketat. So dia terus terdiam. Dia pergi ke depan, main phone sampai dia tertidur. Dia tak nak fikir. So lepas dia tertidur tu, tiba-tiba pula dia terjaga. Dia tengok kakak sepupu dia cakap, "Kau dengar tak bunyi tu?" Tapi waktu tu dia dah ngantuk sangat kan. So dia tidur je Fasha ni. Esoknya bila dah bangun pukul 7.30 pagi tu, kakak sepupu dia terus cerita pasal semalam. Dia kata, "Kau tak dengar ke apa aku cakap dekat kau? Aku takut gila tau. Sebelum kau bangun pergi tandas tu, aku dengar macam ada benda besar jatuh kat depan pintu." So kakak sepupu dia katalah, kakak sepupu dia memang tak nak tengok and terus ambil earphone. Lepas tu tiba-tiba anak dia meringit-ringit. Jadi kakak sepupu dia terpaksa lah buat susu untuk anak dia dulu. Tapi kakak sepupu dia terdengar anak maklum tu dengan adik dia tengah gelak-gelak dekat dalam bilik. Jadi kakak sepupu dia macam, aduh bising betul lah. So dia nak pergilah buka pintu nak tegur kan, jangan bising sangat sebab anak-anak dia nak tidur. Tapi tepat-tepat dia buka pintu tu, suara gelak tu hilang dan dia tengah tengok anak maklum dan juga adik Fasha ni tengah tidur. So kakak sepupu dia terus dua-duakan anak dia pakai earphone sambil dengar ayat kursi. Dia tutup lah telinga dengan bantal lah sampai dia terlelap. Tapi macam sekejap-sekejap je lah. Lepas tu dia terbangun. Tiba-tiba je maklum dia marah sebab cakap kenapa anak dia tidur dekat depan fridge, dekat depan peti ais. So maklum dia angkat lah anak kakak sepupu dia tu kan. So cuba korang fikir logik. Anak dia tu kan baru nak belajar merangkak. Sebab tu kakak sepupu dia ni letak bantal supaya dia tak pergi mana-mana lah kan, dapur ke apa. So kakak sepupu dia ni macam pelik, macam mana anak dia boleh ada dekat depan peti ais. Yang lagi menakutkan, maklum kata anak dia tidur lena. Tahu siapa angkat dia, tak tahu. So Fasha macam serius lah, aku tak dengar apa-apa malam tadi, memang tidur mati kan. And sebenarnya daripada kes air tu lagi, kakak sepupu dia dah pelik kan bila air kolah tu tiba-tiba berhenti. Lepas tu Fasha pun macam katalah dekat kakak sepupu dia, "Aku memang check pilih paip tu memang dah ketat aku tutup. Aku tengok kepala paip pun tak keluar air." Lepas tu kakak sepupu dia terus macam, "Dah lah weh, aku nak balik hari ni, sumpah aku takut gila." Dan sampai hari ni lah kes tu menjadi misteri, siapa yang angkat anak kakak sepupu dia tu ke depan peti ais. Tapi kakak sepupu dia ada cakap mungkin sebab kita duk sebut-sebut arwah nenek dan pintu rumah sampai ke pagi kan diorang buka. So no wonder lah kena kacau pun. So Fasha ada memberi persoalan lah kepada kita kan. Mesti kita tertanya-tanya kenapa sebut pasal arwah nenek je pun kan, kenapa kan. And sebenarnya Fasha kata ada kisah di sebalik kenapa diorang sekeluarga fikir macam tu. Ada kisah lah tentang arwah nenek dan juga arwah atuk dia. So kalau korang curious nak tahu, korang komen down below part tu supaya Fasha baca komen ni and dia nak cerita kat kita apa sebenarnya yang berlaku, apakah kisah di sebalik arwah nenek dan juga arwah atuk dia ni. Kenapa diorang sekeluarga fikir macam tu. So itu kisah kedua. Kita ada satu lagi kisah yang terakhir. Tadi kita dah dengar kisah pasal memancing kan, yang ni kita dengar kisah pengalaman daripada Grab. Isteri kepada abang Grab yang kongsikan kisah ni. So tanpa membuang masa, jom kita dengar kisah yang ketiga. So kita bagi nama pemilik kisah ni Kak Mas. So benda ni terjadi bulan lepas. Setiap malam pada hari Sabtu memang Kak Mas dan juga husband dia akan on Grab macam biasa. Jadi Kak Mas memang selalu ikut husband dia kan. Dan Grab tu macam part time je lah untuk diorang. So diorang nak cari duit poket sikit kan. So selalunya diorang on Grab ni pukul 12 macam tu mesti dah balik rumah dah. Tapi alkisahnya malam tu diorang banyak sangat order. Tiap kali plan nak balik tu tutup je masuk aja order Grab kan. Rezeki lah kan. Takkan dia nak tolak. So diorang main Grab waktu tu area Cyberjaya sampai ke Puchong. Dan Kak Mas ni sebenarnya boleh dikatakan hijab terbuka.
Tapi tak macam dululah, sebab sekarang lepas ayah Kak Mas dah berubatkan dia, Alhamdulillah dia dah tak selalu nampak sangat lah benda-benda tu. Dia macam sesekali je like kelibat macam tu, ataupun ada benda tu nak tunjuk dekat dia, dia boleh tengok. Tapi Kak Mas ada satu naluri tau, yang dia boleh tahu, dia boleh dengar kalau benda tu berhampiran dengan dia, ataupun benda tu bercakap something yang nak bagi Kak Mas ni dengar, kalau bukan kerana izin Allah. So Kak Mas kata kalau bukan kerana izin Allah, dia tak dapat rasa atau tak dapat dengar juga. So semua ni Allah jugalah yang takdirkan kan. So berbalik kepada cerita tadi, malam tu diorang dapat last order dekat Cyberjaya hantar ke Dengkil. So kira diorang satu jalan lah balik kan. Lepas last order tu, diorang terus off Grab, off aplikasi Grab tu. Tengok-tengok jam dah pukul 2 pagi guys, 2 lebih lah. So diorang pun decide untuk balik. Dan sebenarnya masa dia hantar order dekat area Puchong tu, order yang sebelum tu diorang hantar ke Dengkil sebenarnya. Dan dekat area Puchong tu, dia bagi jalan dalam Cyberjaya ke Puchong. Memang ada jugalah masuk kawasan gelap kan. Lepas tu ada perumahan besar-besar rumah dia, rumah orang-orang kaya macam tu kan. Lepas diorang hantar order customer tu, diorang dapat masuk order kedai makan dekat Cyberjaya untuk hantar ke Dengkil ni. Dan dalam perjalanan ke Cyberjaya nak keluar kawasan perumahan tu, ada satu rumah corner lot yang gelap. Okay, corner lot ni rumah tepi tau. Rumah tepi besar. Dia punya ruangan tepi tu memang luas. Tapi diorang nampak ada 2 biji kereta dekat rumah tersebut. Dan disebabkan rumah tu agak scary sebab dia gelap, jadi benda ni memang menaikkan bulu roma Kak Mas. Tapi dia buat tak tahu je lah kan. Dia anggap tak ada apa-apa pun lah. Dia tak bagi tahu apa-apa lah dekat husband dia, sebab dia tengok husband dia macam relax je kan. Jadi maybe perasaan Kak Mas sahaja kot. Sampailah kedai makan untuk ambil order customer tadi tu. Kemudian dia hantar ke Dengkil. Time dekat atas motor on the way ke Dengkil tu, dia dah rasa pelik sangat-sangat tau. Sebab bag Grab yang dia galas kat belakang ni terasa berat. Padahal dalam bag tu ada 1 bungkus nasi goreng je. Tapi macam biasa Kak Mas sebab tak tahu je, dia tak nak bagi tahu kat husband dia apa-apa lagi. Sampailah tiba dekat rumah customer tu, bagilah kan nasi goreng tu. So diorang pun on the way balik lah ke rumah. Masa on the way balik tu, dia rasa bag Grab yang dia galas tadi tu bertambah berat. Padahal bag tadi dah kosong kan, dah hantar kan makanan tu. Dan dada Kak Mas waktu tu sakit sangat-sangat. Satu lagi naluri Kak Mas, kalau benda tu dekat dengan dia, dia akan rasa sakit dada macam orang cengkam ataupun tumbuk dada dia tau. Waktu tu tanda-tanda benda tu ada dekat dengan dia. Dan tu memang dah macam-macam surah lah Kak Mas baca kan. Husband dia relax je lagi, tengok muka cool je lagi kan. Sebab maybe husband dia tak rasa apa-apa kan, ataupun tak tahu apa-apa lah time tu. Kemudian elok je diorang masuk ke kampung Bukit Cangang. Dia dah nak sampai lah area rumah diorang kan. Kak Mas dah mula rasa bahu pula yang berat. Dan ni memang sakit sangat-sangat. Jadi dia baca. Lepas tu husband dia perasan lah kan, kenapa Kak Mas tiba-tiba macam suspend kan. So husband dia tanyalah, okey tak ni? Elok je nak masuk taman perumahan diorang. Terus Kak Mas cakap dengan husband, jangan balik rumah lagi, dia ada. Husband dia macam dah faham lah kan. Husband dia memang tahu yang Kak Mas ni ada kelebihan tersebut. Sebab kadang-kadang Kak Mas tak dapat nak kawal benda tu. Jadi husband dia antara orang yang merubatkan Kak Mas. Dia pun ada ilmu mengubat orang lah. Tapi dia tak adalah buat untuk siapa-siapa kan, untuk orang-orang terdekat je lah. Lepas tu diorang terus melencong. Daripada nak masuk taman perumahan tadi, diorang terus pergi tempat lain dulu kan. Dan husband dia baca-baca sambil ikomat dekat atas motor. So time ni Kak Mas dah mula rasa, apa orang kata, macam anxiety kan, gelisah kan. Jadi husband dia cakap lah, dia macam dengar Kak Mas tengah berborak dengan benda tu. And memang betul pun. Sebab Kak Mas dalam hati tanya tau. Dia tanya, kenapa ikut kami? Nak apa? Hang dari mana? And kau nak tahu tak benda tu cakap apa? Benda tu cakap, aku nak tumpang pergi ke sesuatu tempat. So dia terus mencelah. Tak boleh. Hang salah orang ni, bukan kami untuk hang minta tolong. Lepas tu Kak Mas macam jerit sikit lah. Pergi hang dari sini. Bahasa utara. Lepas tu husband Kak Mas memang tak berhenti-berhenti baca ayat Quran dan ayat kursi. Time tu ada lagi tau orang naik motor dekat area diorang kan, selisih dengan diorang. Dia pandang je diorang, tapi tak pasti. Dia pandang tu, dia nampak ada benda kat belakang dia, ataupun dia pandang sebab dia dengar Kak Mas ni tengah marah kan. Elok je sampai depan masjid, Kak Mas dah mula rasa selesa dan juga ringan badan tau. Alhamdulillah lah benda tu dah pergi.
So Kak Mas terus baca 3 kul, ayat kursi dan juga Al-Fatihah untuk jadi peninding diri lah dekat Kak Mas kan. Jadi diorang lalu depan masjid. Masa tu depan masjid ada pasang ayat-ayat Al-Quran tau. So diorang pun ulang alik je lah depan masjid tu kan. Berhenti sekejap dalam 5 minit untuk dia tarik nafas lega. And husband dia memang tak berhenti-berhenti baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian baru ditanya dekat Kak Mas kan, okey tak? Lepas tu Kak Mas cakap lah dekat husband dia dah pergi. Alhamdulillah. Barulah diorang okey sikit dan lega, terus balik. Sampai rumah, Alhamdulillah lah tak ada apa-apa gangguan kan. Kemudian esok pagi tu husband dia terus call kawan dia. Kawan dia tu Ustaz Darul Syifa. So ceritalah semua dekat Ustaz tu kan. Dan Ustaz tu cakap benda tu tak kacau, tapi dia nak tumpang je. Dan benda tu sebenarnya benda santau. Ada tuan lah, tapi diorang ni kemungkinan boleh menjadi perantaraan santau tersebut. So dia sebenarnya on the way nak pergi ke mangsa lah, satu tempat untuk dia nak pergi, tapi dia macam menumpang lah. Takut juga kalau dia terus hinggap boleh kena santau tu dekat Kak Mas ataupun husband dia. So lepas dia dengar benda tu, diorang memang sujud syukur. Alhamdulillah sebab Allah tolong diorang kan, and sentiasa ada dengan diorang. So Kak Mas memang agak risau lah, nasib baik santau tu tak kena. Padahal macam boleh jadi kan, kita pun tak expect macam kita terkena santau orang lain, faham tak? Dia macam tak semena-mena lah. So lepas daripada tu diorang memang tak berani nak on Grab sampai ke pagi. Paling kuat pun pukul 12 malam je lah. Lepas tu memang terus off kan. So itulah kisah bawa Grab tengah-tengah malam ya. Tak sangka pula lah boleh pula lah benda menyantau ni nak menyinggah kan. Seram betul. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara macam tu kan. So itu sajalah video untuk hari ini. Thank you kepada subscribers yang sudi berkongsi pengalaman seram pada hari ini. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I put. See you in my next video. Bye bye!